A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah. 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 Di pagi Sayyidul Ayam Jumaat kita dapat bersama syukur alhamdulillah. Hari ini 11 Jun. Dan dikabarkan hari ini lepas Syawal apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, ya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, apa ni? Apa ni? Lepas tu apa? Jamnya apa ni? Bulan apa sekarang ni, ya? Sebelum kita apa nama Raya Haji, hari apa ni bulan yang terakhir, ya? Jamalah jauh ya. Subhanallah ya. Boleh terlupa ya Tok Abah. Siapa yang teringat bulan apa ni lepas Syawal bulan apa? Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah ya. Zulkaidah ni kena nyanyi dulu baru ingat bulan melampau betul. Itu faktor usia ya. Zulkaidah, Zulhijjah. So kita sekarang tak salah Tok Abah hari ni hari pertama apa ni Zulkaidah ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita dah habis Syawal dah. Dah habis Syawal ya. Dan kita Zulkaidah ya. Kita bersedia pula nak menyambut ya, berfikir-fikir yang nak berkorban tahniah ya. Yang telah dapat selesai puasa 6 tahniah ya. Syukur alhamdulillah. Yang pagi tadi dah tempat sedekah subuh tahniah ya. Syukur alhamdulillah. Itu pemberian Allah kepada kita. Ya. Dan untuk mereka yang buat hari birthday, Tok Abah ucapkan happy birthday. Dan untuk mereka yang anniversary, selamat anniversary ya. Dan tadi ramai yang telah menyambut Tok Abah tak nampak ya. Hamidah ni dah lama dah. Isya Humairah lama tak nampak ni. Yang Hazwani, Isya, Rami Abdul Rahim, Syah Haji Ahmad, Muhammad Hafizan Zulkifli, Amir Kamal, Nonim, Masab, Mama Sab ya. Ya. Mama Sab punya geng ni geng-geng Pakistan ya. Syah Nizam, Pawana Wind, Aniza Isya, Zawiya Dumiri, Hayya Yahya ya. Ayah Suhaili Jumiran. Ni geng saya ni. Jumiran tu geng-geng Jerman lah ya. Maryam Zakaria, Ida Yusabilan, Siti Afsah Kula, Saidi Lamin. Ini orang-orang yang selalu dengan kita. Zahra Azizi, yes. Iza Azmi selalu dengan kita juga. Hayah sudah tadi. Aniza Isyak sudah tadi. Wah, hari ni 30 Syawal ke? Oh, semalam Tok Abah ingat bukan 30 Syawal. Ya, ada 30 Syawal ya. Oh, semalam kata malam terakhir Syawal, kata yang Tok Abah baca semalam ya. Mungkin Tok Abah silap ya. So Nur Afisa, Amar Nazmi ya. Zahara Muhammad Nur, Zulkaidah ya. Zulkaidah, Zulhijjah. Okey, Syah, terima kasih. Kena nyanyi baru ingat nama bulan ya. Nur Hafizah ya. Ismail, terima kasih. Noni Muhammad Sab tadi, Zulkaidah ya. Terima kasih. Zulhijjah Ismail. Hidayu pun cakap Zulkaidah tepat ya. Nur Suliana, Muhammad Hanif, Zulkaidah betul. Shooter King, dia pun dah lama tak nampak Shooter King ni. Ya, Zulkaidah, kata Aniza, terima kasih. Rafidah, Hasan ya. So Julian, cuba cek hari ni betul ke 1 Zulkaidah ataupun masih 30 Syawal ya. Cuba cek. Tok Abah mungkin silap. Tok Abah nampak semalam orang kata malam tadi malam Syawal terakhir. Ialah malam Syawal terakhir. Malam tadi betul hari ni. Betul hari ni apa nama 30 Syawal ya kan, kalau dia kata malam Syawal. Ya, assalamualaikum Tok Abah ya. Ni Zubaidah, waalaikumsalam. Ina Marzuki ya. Okey. Mai Malik, terima kasih. Nurino, yes, Nurino pun selalu bersama.
Nur Silana tadi, Saimak Sahak selalu, Ros Nana Ros pun selalu juga dengan kita, Mun Maisma, Siti Rodiah, ya, Sheila Suhaila, Sharifah Yasin pun selalu, Muhammad Tarmizi, yes, dan Mawati Abdul Halim, Nur Suliana tadi, ya, Intan Sumaya memang akan terus, oh ya, tolong like dan share, mudah-mudahan kita dapat bersama, ya, ramai orang, one only D, ya, ya, Siti Aisyah Din, Aradik Su, ya, Sabrina Salimon, tu dia, yang geng-geng Jerman tu, Ibnu Qasar, Zira Arifin, ya, Nur Hafizah tadi tu, Muhammad Zainuddin, Muhammad Yusriman, Ketsa, ya, Puan Zainun daripada Canberra, Singapura, terima kasih aja. Sabrina Salimon, tu dia, Encik Arman Riki, Cerita King tadi, Rojalah dan terus yang lain. Baik, so sekarang berapa orang dalam kelas? 219 orang dah masuk kelas. Tahniah, syukur, Alhamdulillah. Okey, apa yang Tuan Abang nak cakap hari ni? Tuan Abang nak sambung yang semalam, ya. Tuan Abang nak semalam tajuk hari ni Tuan Abang berikan tajuk mencari keberkatan dalam kehidupan. Tajuk kita mencari keberkatan dalam kehidupan, dan pastikan, ya, kita muhasabah diri, ya, hisablah diri sebelum dihisab oleh Allah. Tuan Abang pinjam kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah, ya, di pada mahsyar nanti, ya. Semuanya itu sebenarnya pesanan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan Abang jadikan sebagai kita punya tajuk perbincangan pada ini. Sebab semalam Tuan Abang dah mulakan dengan bila Nabi SAW bertanya pada Jibril AS, ya Jibril, kekasih Allah, malaikat yang Allah paling sayang, ya, bila aku dah wafat nanti, adakah kau akan turun lagi ke bumi, ya, sebab Jibril akan turun setiap Ramadan untuk kata orang tu bertalaki, ya, untuk bertadarus secara talaki, ya. Jibril akan turun, suruh Nabi baca Quran dan dicek, ya, disemak oleh Jibril tiap-tiap Ramadan. Itu yang Nabi bertanya, adakah selepas aku wafat engkau masih akan turun ke dunia? Dan Jibril jawab, ya Rasulullah, aku akan turun 10 kali untuk menarik balik 10 perkara daripada muka bumi ini, ya. Aku akan ambil 10 perkara yang diturunkan, ya, 10 mutiara daripada bumi. 10 mutiara, 10 kehebatan, 10 penyampai. Dan semalam Tok Abah sebab pagi ni lah macam apa yang Tok Abah dah sebut semalam. Apakah 10 perkara itu? Pertama, Tok Abah kata keberkatan, barakah akan dicabut. Takut-takut nanti setiap apa yang kita lakukan kurang keberkatan. So watch out guys. So kita kena cari jalan untuk keberkatan, berkat rezeki, berkat masa, berkat ilmu, berkat umur kita yang masih ada, berkatilah. Berkat akan dicabut. Nombor 2, ya, kita akan mahabbah di kalangan manusia. Mahabbah min perasaan kasih sayang. Itulah kadang-kadang kita ni dah macam tak kisah kat orang, ya. Cara kita respon, cara kita kena tular 2-3 hari ni Tok Abah tengok, ya Allah, kita orang silap sikit kita bantai macam kita ni hebat sangat. Orang buat silap sikit kita bantai macam kita tak pernah buat silap. Nampak tak? Mana ada mahabbah, kasih sayang, ya. Orang kasih sayang ni, orang buat silap kita maafkan seperti mana kita mahu orang lain maafkan kita. Sebab kita ni tak maksum. Tuan anda semua, especially Tok Abah, kita tak maksum. Kita tak perfect. Banyak buat silap. Kita nak orang maafkan kita. Kalau nak orang maafkan kita, kita maafkan orang lah. Kalau awak pukul orang, orang akan pukul kita. What goes around comes round. Setiap kebaikan yang kita lakukan patah balik kat diri kita. Setiap keburukan yang kita lakukan akan patah balik kat kita. Itu hukum alam. Kita mengata orang, jangan terperanjat orang mengata kita. Kita tibai orang, orang tibai kita. Kita maafkan orang, mudah-mudahan orang maafkan kita. Yang paling penting, Allah pun redha dan maafkan kita, ampunkan kita. Ya, mahabbah akan ditarik. Yang ketiga ialah silaturahim. Ya, ni hubungan baik antara adik-beradik akan dicabut. Supaya ramai orang ikut pengalaman Tok Abah, tengok, perhati, orang tua bangka ni kan perhati, ya, kerana kita lebih rapat dengan kawan-kawan, lebih sensitif, lebih toleransi dengan kawan-kawan berbanding dengan adik-beradik. Lebih mesra dengan kawan-kawan berbanding adik-beradik. Check it out. Check it out guys. If it is not true, alhamdulillah. If it is true, let's improve it. Let's rectify. Let's do something about it. Ya, silaturahim. Barang siapa memperkasa silaturahim, sabda Nabi SAW, akan dibuka pintu rezeki dan
anjakkan tarik ajak, dipanjangkan umur. Ya, sabda Nabi SAW. Yang keempatnya, dicabut sifat adil di kalangan pemimpin. Dicabut sifat adil di kalangan pemimpin. Jangan banyak komen, memang dah nyata. Dan pemimpin tu siapa? Awak, saya. Itu sebabnya bila seorang peserta khusus Tok Abah 2 hari lepas bertanya, macam mana saya nak menangani bos saya yang ketara sangat, pilih kasih. Saya cukup sedih lah, ya. Orang lain dia sayang saya, dia hentam, ya. Orang lain buat silap, dia lepaskan geram kat saya. Macam mana nak mengatakan Allah bos yang pilih kasih? So Tok Abah tanya balik. Ni orang tu banyak, bukanlah banyak, ada pengalaman. Tok Abah tanya, kamu anak nombor berapa nak? Dia jawab, saya anak nombor 3 Tok Abah. Saya anak nombor 3 daripada 5 orang adik-beradik. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ada 2 laki-laki. Abang saya nombor 2, lepas tu adik bongsu. Dan Tok Abah tanya soalan yang, untuk menjawab soalan dia, macam mana nak menangani bos yang pilih kasih? Minta maaf ya, nak ya, Tok Abah nak tanya. Dari kacamata awak semua adik-beradik, dari luaran, mana yang mak paling sayang? Dalam 5 adik-beradik. Dan Tok Abah adakah anak nombor 2? Anak laki-laki nombor 2. Sebab dia anak laki pertama kan. Dia kata, betul lah Tok Abah, nampak macam anak nombor 2 ni yang mak nampak lebih sayang sikit. Bukan anak bongsu yang pun laki-laki juga. Tak, yang nombor 2 ni nampak sebab dia lebih banyak tolong mak bapak. Itu pengalamannya. Pengalaman Tok Abah mengkaji ratus ribu manusia sejak tahun 70-an sampai sekarang. Kenapa Tok Abah jawab begitu? Soalan tanya begitu. So Tok Abah punya ibrah, ya, pengajaran daripada kisah tadi, soalan tadi. Mak kandung pun kadang nampak dari luaran. Nampak ada favoritism. Orang putih kata apa? The apple of the eye, ya. Dalam adik-beradik saya ada 12 orang. Anak mana yang mak lembut hati sikit, nampak lebih sikit? Nampak, ya, ada. Ya, dalam 12 tu ada yang mak nampak dari luaran, dari dalaman Allah yang tahu. Rasulullah SAW, ya, ada ramai isteri, ya, atas sebab-sebab yang dibenarkan syarak, ya, sampai 9 orang. So isteri mana yang Nabi dari luaran nampak lebih sayang? Semua akan menjawab Aisyah. Sampai Nabi pernah berdoa, ya, ya Allah, aku nak bertindak adil pada semua isteriku. Tapi yang Jibril berikan wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah, engkau kena bertindak adil secara luaran, tapi daripada perasaan kasih sayang itu hak Allah menentukan. Faham tak faham? Faham. Jadi kalau mak kandung pun kadang nampak macam pilih kasih, what about your bapak tiri? Bukan bapak tiri, bos. Saya selalu tamsilkan, metaforakan bos tu macam bapak tiri. Bapak tiri pun banyak yang baik, mak tiri pun banyak yang baik. Okey. Baik. So kalau mak pun nampak macam tak adil, ini kan pula bos. So bukan tanya macam mana, ya, kenapa bos saya tak adil, ya, kenapa bos saya tak adil. So tanyalah macam mana saya nak buat bos saya lebih sayang kat saya, lebih hormat kat saya. Bukan sibuk tanya macam kenapa orang tu tak adil, how to resolve bos yang tak adil. Tanya soalan, apa yang patut saya buat untuk jadikan bos dan semua orang sayang kat saya. Itu sebenarnya tajuk hari ni, hisablah diri sebelum dihisab oleh Allah. Jadi bila kita hisab diri kita, betulkan yang tak betul, keluarkan yang bagus, atasi kelemahan, bertaubat bila buat dosa, tengok apa jadi. Kita move forward. Sebab Tok Abah selalu pesan ribu-ribu kali, bila kita ubah diri kita secara positif, luar dan dalam, secara istiqamah, Allah akan ubah semua orang dan semua makhluk di sekitar kita. When we improve, ya, when we improve, we change positively, ya, secara konsisten, Allah will improve positively all the people around us and all the living being. Ya, ular tedung tengok kita berbeza, bukan lawak. Ular tedung tengok kita berbeza. Sampai ada seorang ulama pesan kat anak muridnya, termasuk saya, termasuk Tok Abah, ular tedung insya-Allah takkan patuk orang yang baik. Insya-Allah. Ular tedung insya-Allah takkan patuk baby, sebab ular nampak aura baby yang sangat murni, sangat hebat, ya. Sebab baby ni dikawal oleh ribuan malaikat. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah juga akhirnya jadi baik macam baby. Jadi kalau ular tedung tengok Tok Abah, padahal kamu ni macam baby, aku tak nak kacau. Mudah-mudahan. Dan Tok Abah selalu pesan, kalau anda rasa confident nak test power, aku ni dah baik belum, duduk sebelah ular tedung. Kalau dia tak patut, awak dah baik. Tapi tolong, ya, jangan buat sebelum anda benar-benar bersedia. Dan saya yakin kita semua tak pernah bersedia, sebab tidak ada orang yang
maksum. Watch it out. Watch out. Jangan pula kamu nak test power. Betul lah, Falak Hamzah dah suruh kita cuba ya, duduk sebelah ular tedung. Mana tahu kita ni dah baik, tak dipatutnya. Alhamdulillah lah. Kau jangan buat pasal. Kau nak buat pasal silakanlah. Jangan pula salahkan Falak Hamzah. Dan Falak Hamzah suruh. Aduh. Ya, kesian ya kita ni. Okey. So itu dia Allah yang nombor 4, Allah cabut sifat adil ya. Kita sambungkan nombor 5. Apakah yang akan mutiara yang ditarik daripada oleh Jibril selepas kewafatan Nabi bila Jibril turun ke bumi? Yang kelima ialah watch out guys dan girls. Allah dan Jibril kata aku akan cabut sifat malu daripada orang perempuan. Ulama selalu pesan sifat malu pada orang lelaki sangatlah baik. Sifat malu pada orang perempuan sangat baik. Sebab sifat malu tu sebenarnya senjata kuat untuk seorang wanita. Dan kalau wanita sudah tidak ada sifat malu, maka tidak ada nilai ya dari kacamata Allah ya. Dan pada manusia pun maaf ya, kalau orang perempuan tak ada sifat malu ya, dah macam perangai jantan aja orang perempuan ya. Pakaian macam jantan, cakap macam jantan, bertindak macam jantan. Mungkin sebab kata orang sekarang testosteron tinggi sangat, maka agak-agak ini tak kena mengena dengan bagaimana nak menambat jodohnya. Orang tu, profesor tu dah cakap yang betul dengan tamsil, dengan ibrahnya, tapi kita ambil yang singkat saja ya. Itu sebabnya bila kita nak komen, tabayun, selidik dulu, ini tahu sikit ya, awak terus bantai apa punya makhluk kita ni ya. Baru tak tahu jom pangkal. Dan Tok Abah selalu pesan, kalau nak komen, tengok konteks dulu, dapat maklumat, tengok konteksnya ya. Tengok konteks, tengok situasi, tengok dia punya keseluruhan, dia punya build up to the story. What is the whole narrative orang sekarang, the whole narrative of the issue. Barulah komen kalau nak bagi komen. Dan yang baik hebah-hebahkan, yang buruk sorok-sorok. Sebelum menghentam orang, hentam diri dulu. Ni pesan Ali ke pesan Abu Bakar. Sebelum kamu mengkritik orang ya, mencari aib orang, cari aib awak sendiri, sebab aib diri awak ni banyak sangat. Dan Allah jadikan kita orang yang disayangi, dihormati sebab Allah tutup aib kita. Artinya apa? Anda dan Tok Abah banyak sangat aib, banyak sangat kelemahan, banyak sangat kekurangan. Sibuk nak cari kelemahan orang. Dan orang buat silap sikit terus bantai. Apa jenis manusia kita ini? Ali berkata, ya, apa kata Ali? Orang yang layak dihormati adalah orang yang sibuk cari kelemahan dirinya, betulkan kelemahan-kelemahan dan kesilapan-kesilapan dirinya, sampai dia tak ada masa nak tengok kesilapan orang lain. Anda dan Tok Abah bagaimana? Kita nampak tak kesilapan orang lain? Nampak. Kenapa? Sebab kita tak sibuk nak cari kesilapan diri kita. Topik kita pagi ni, hisaplah diri sebelum dihisap oleh Allah di padang mahsyar nanti. Sebab dah Jibril dah janji berkata pada Nabi, bila engkau sudah wafat ya Rasulullah, aku akan turun 10 kali untuk mencabut 10 mutiara daripada muka bumi, 10 kebaikan ya, di samping keberkatan, mahabbah, silaturahim, sifat adil di kalangan pemimpin. Nombor 5, cabut sifat malu di kalangan wanita. Dan Tok Abah bukanlah nak mengata siapa-apa, tapi memang kadang-kadang orang perempuan sekarang, ya Allah ya Tuhanku ya, lebih hebat daripada jantan. Jantan bukan perkataan kasar ya. Apa motivator orang tua dah umur 70 cakap jantan? Dalam kamus bahasa Melayu ya, anak jantan lebih hebat daripada anak lelaki. Dia tu anak jantan, bukan macam kau lelaki je, dia anak jantan. Anak jantan mean laki-laki yang hebat, laki-laki yang berwibawa. Itu anak jantan. So bila Tok Abah cakap jantan, yang kata kasarnya Falak Hamzah kasar. Sebenarnya tengok dalam konteks. Kalau kita nak komen apa-apa, nak faham, tengok konteks. Cuba dengar daripada awal, cuba kaji naratif yang menyeluruh, baru kita membuat satu rumusan. Barulah bijaksana, bukan sekadar pandai. Ramai orang ni cerdik orang sekarang ni, pandai-pandai tapi tak bijaksana ya, melenting, sentap, terus komen lepas tu malu sebab buat silap. Tapi dah malu tak minta maaf. Dah malu, dah silap, tapi dia senyap. Dia hentam orang, dia sebarkan dia ni tak guna.
Tapi bila terasa dah nampak dia silap, tak nak pula minta maaf. Memang tak guna punya orang. Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni. So Tok Abah takkan hentam orang, ya, dan kalau Tok Abah tersilap komen orang, Tok Abah akan terus minta maaf. Dan Tok Abah kalau menyampaikan sesuatu yang tersilap, Tok Abah segera minta maaf kalau ditegur. Ya, ada orang tegur Tok Abah, ya, 10 tahun punya kesilapan, dia tegur, Tok Abah terus minta maaf. Sebab tak perasan, tak tahu. Sebenarnya Omar berkata, orang yang paling aku suka ialah orang yang menegur kesilapanku. Ya, itu dia. Omar sebagai khalifah, ya, mengesahkan orang yang paling aku sukai ialah orang yang menegur kesilapanku. Dan kebanyakan ustaz-ustaz, guru-guru Tok Abah pesan, teguran yang baik daripada manusia sebenarnya teguran dari Allah. Teguran yang membina daripada manusia di sekitar kita ni, cikgu, kawan, mak bapak, adik-beradik, jiran tetangga, teguran manusia yang membina kepada kita sebenarnya adalah teguran dari Allah. Maha suci Allah, ya. Ditegurnya kita sebelum kita meninggal dunia, so that we can rectify, kita betulkan, muhasabah diri sebelum kamu dihisap oleh Allah. Betulkanlah diri, ya, betulkan diri. Dan anda dan Tok Abah semua belum sempurna. Let's keep on improving, and we are still work in progress. I keep mentioning thousands of time, anda dan Tok Abah work in progress. Kita ni sebenarnya ibarat rumah dalam pembangunan, tak sempurna, belum siap lagi. Awak dan Tok Abah yang dah 70 tahun ni belum sempurna, belum siap. Jom kita baiki diri, ya. So nombor 5 yang akan dicabut oleh Allahumma salli ala Ibril ialah sifat malu. Oh ya, sebelum Tok Abah terlupa, mudah-mudahan Cik Nazrin dah bubuh konten pin ke atas, iaitu kita insya-Allah, ya, ada dua perkara yang Tok Abah nak ibahkan. Pertama, Tok Abah akan buat webinar pada 29 bulan Jun, sempena bulan integriti, bulan integriti ialah bulan Jun, ya. Dan hari bapa juga bulan Jun. Hari bapa, ya, sebab Tok Abah disuruh oleh program wanita hari ini untuk bercakap tentang hari bapa pada Sabtu depan, ya. Hari bapa, ya, dan tajuk yang diberikan pada tempat ialah Super Dad, ya, bapa yang super, bapa yang hebat, ya. Sebab ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa, ya, lelaki Allah jadikan untuk memimpin, membangun, ya, menjaga, mengawal orang perempuan, ya. Qawamun, ya, jadi penjaga, ya, jadi pemimpin, ya, jadi pembela kepada orang perempuan. Kalau kita faham konsep itu, maka insya-Allah orang lelaki tidak akan menganiaya, ya, dan akan menghormati semua wanita, baik wanita yang tunjuk bijak ataupun buat bodoh, ya. Buat bodoh pun jadi isu, ya. Buat bodoh tu bukan bodoh, ya. Ada pula orang kata, oh, saya suka kalau suami saya suka saya sebab saya bijak. Memang semua lelaki termasuk Tok Abah suka wanita yang bijak, ya. Tapi kalau, ya, Tok Abah pernah bagi ceramah 30 tahun lepas, kalau orang perempuan masa bercinta, masa berkawan, kau ni kenapa bodoh sangat? Perempuan cakap kat laki-laki kawannya, laki-laki tu minatkan dia, kau ni kenapa bodoh sangat? Ya Allah, bodohnya. Itu pun tak boleh buat, bodohnya. Kalaulah selalu diperbodohkan oleh seorang wanita, kawannya, agak-agak lelaki tu tertawan tak pada wanita itu? Itu ceritanya, itu naratifnya, contohnya. Yes, awak pandai, tapi janganlah kata membodoh-bodohkan orang lain. Awak pandai, it's okay. Dan orang pandai akan nampak kepandaian orang lain. Orang yang sibuk membodohkan orang lain ialah orang yang bodoh. It takes a thief to catch a thief. Orang yang nampak jahat orang lain sebab dalam hatinya banyak jahat. Orang jahat nampak jahat orang lain, hatinya banyak jahat. Orang yang nampak jahat orang lain, sikit-sikit nampak jahat orang lain, sikit-sikit nampak jahat orang lain, tak nampak baik orang lain sebab dalam hatinya banyak jahat. Kenapa pula macam itu? Sebab hati jahat, mata lalat, mata langau. Hati baik, mata lebah. Mata lebah akan tengok yang baik-baik. Itu guru Tok Abah pesan. Dan Tok Abah setuju. Yang mana mungkin hati kita baik, mata kita tengok tajasus, cari salah orang aja, tak nampak baik orang. Itu sebabnya bila kita nampak orang tu banyak silap, mesti ada sebab. Ya. Macam pernah Tok Abah belajar daripada seorang profesor Tok Abah tahun 80-an. Dia kata apa? If someone insulted you or annoy you, ya, kalau seseorang atau ni dalam undang-undang komunikasi, Tok Abah belajar masa itu psikologi komunikasi, kalau orang mengecilkan hati awak, andaikan dia tidak sengaja, Tok Abah kata, you could tegur itu. Sekiranya orang lain mengecilkan hati awak, ya, andaikan dia tak sengaja, Tok Abah bertanya, kenapa?
Sebab orang yang normal, orang yang sehat, orang yang siuman, orang yang baik takkan mengecilkan hati orang lain dengan sengaja. Aku memang nak kecilkan hati si bedah ni. Aku nak kecilkan hati si bedul ni. Aku ni nak kecilkan hati Aina Abdul. Sebab dah sebut bedul tu, ingat Aina Abdul. Aku sengaja nak kecilkan hati Aina Abdul. Tu orang normal ke orang gila? Aku memang sonok kalau kecilkan hati orang. Mana ada orang yang normal akan sengaja mengecilkan hati orang? Ya? Mana ada orang yang normal? Itu orang yang tak normal. Itu sebabnya betul kata Profesor Tok Abah, kalau kamu kecil hati, kamu dihina, dikutuk ataupun dikecilkan hati oleh orang lain, andaikan anggaplah dia tak sengaja. Sebab orang yang normal, yang dalam keadaan siuman dan sehat, tidak akan mengecilkan hati orang lain dengan sengaja. Tak ada. Kecuali dia gila ataupun ada tekanan jiwa. Make sense or not? Of course, to me it makes sense. To me it makes sense. To you, I don't know. Dan Tok Abah tak boleh paksa awak untuk setuju dengan kata Tok Abah. Tak boleh paksa. Tapi fikirlah. Ya, gitu ya. Itu sebabnya Tok Abah sedih sangat bila kita mudah nak komplain, nak kutuk, nak alamak, ya Allah tak boleh tengok. Dan ingat, Tok Abah cakap, kalau awak terkutuk orang lain, mungkin ada sebab-sebab yang munasabah, you kutuk orang kat media masa, kat social media, dan kemudian didapati awak bersalah, please, jantanlah, keluarkan kejantanan awak walaupun perempuan. Minta maaf secara publik. Awak hentam dia secara publik on kat you punya Facebook, kat you punya Instagram, you pukul dia. Lepas tu didapati awak bersalah, awak salah faham. Minta maaf lah kalau betul-betul jantan. Walau anak jantan walaupun awak perempuan, sebab nama dia Aisyah binti jantan. Anak jantan lah. Kau janganlah lawyer buruk. Ya, baik. Ni Tok Abah kadang-kadang naik semangat juga. Bukan apa? Bukannya marah, nasihat. Okey, itu nombor 5 ya. Nombor 5 yang dicabut mutiara kehebatan daripada dunia ini oleh Jibril ialah sifat malu di kalangan orang perempuan. Please ya. Semua Tok Abah pesan pada semua orang, pada terutamanya pada anak perempuan Tok Abah adalah sifat malu. Kadang-kadang yalah, ini pun satu ujian pada kita semua. Nombor 6. Ya. Nombor 6 apa yang dicabut daripada muka bumi oleh Jibril bila turun selepas kewafatan Nabi ialah sifat sabar daripada fakir dan miskin. Ya, sifat sabar ya daripada fakir dan miskin. Sebenarnya Nabi pernah bersabda, ya, kalau silap hari bulan, kefakiran akan membawa kepada kekufuran. Sebab dia tak sabar. Dia nak shortcut ya. Dia sampai halal haram tolak tepi sebab dia dah dalam keadaan terdesak. Aku terdesak, jadi hilang sabar. Ya, maka akan dicabut sifat sabar. Sifat sabar, sifat redha daripada fakir dan miskin. Ya, sampai dia akan buat apa saja, ya, merompak, menyamun, menipu, ya, ataupun mengambil benda haram, ya, sebab takut-takutlah ya. Tapi ingat, orang yang beriman, ya, tidak beriman kamu kalau kamu tak menyayangi saudara kamu, ya, sama macam ya, lebih daripada menyayangi dirimu. Ya, kurang beriman, tak kuat iman seorang manusia ni kalau dia tak menyayangi saudaranya, ya, sama atau lebih daripada dirinya sendiri. Jangan cakap je dan semua orang Islam bersaudara. Semua orang Islam bersaudara. Cara awak pukul sesama Islam ni nampak macam saudara tak? Saudara ni macam adik-beradik lah. Ya, persaudaraan Islam ni jauh lebih hebat ya. Jadi kalau bersaudara, dia susah kita tolong, dia salah kita betulkan. Bukan kutuk. Dia silap kita tegur, kita defend, kita nasihat, kita doakan. Bukan kutuk. Nampak ke nampak? Of course nampak. Okey, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah. Tok Abah pesan pada diri Tok Abah ya. Bercakap kena serupa bikin. Kalau tidak munafik. Alright, nombor 6 ya, dicabutnya sifat sabar di kalangan orang fakir dan miskin ya, sampai mereka tenggelam punca, sampai tak kisah apa benda pun ya, menipu ya. Kerana dia bukan miskin pun jadi scammer ni. Yang jadi scammer bukan orang miskin pun, tapi entah macam mana jadi scammer, menipu ya. Dia orang Islam tapi menipu orang Islam ya, kata gini ya Allah, sampai hati. Tok Abah tengok drama pun itu mencerminkan senario dalam masyarakat ya. Bukan semua drama tu bodoh ataupun bukanlah bodoh, bohong ataupun sekadar drama.
Tapi ianya juga mencerminkan, ya. Itu sebabnya Tok Abah kadang bila bercakap kepada manusia, apa yang berlaku dalam masyarakat, ya, mencerminkan dalam apa yang berlaku dalam rumah tangga. Keburukan dalam masyarakat sebab banyak keburukan dalam rumah tangga. Kebobrokan masyarakat sebab mulanya bobroknya, ya, tak eloknya, rosaknya situasi dalam rumah tangga. Ya. Dan Tok Abah bila bercakap pada banduan-banduan yang nak keluar, Tok Abah selalu masuk penjara. Bukan sebagai banduan, ya, sebagai kaunselor, sebagai penasihat, ya, sebagai kawan penjara. Sebab ramai anak murid Tok Abah jadi warden, jadi ketua-ketua warden, chief warden. So daripada pegawai lah dalam pegawai penjara, Tok Abah pun akan datang ke penjara untuk memberikan motivasi. Dulu kerap, ya, terutamanya mereka yang nak keluar, ya, 6 bulan sebelum keluar, mereka diberikan motivasi, ya, peringatan, semangat untuk menghadapi masyarakat, untuk balik ke pangkuan masyarakat. Dan salah satu kata-kata Tok Abah mereka ialah, ingat, anda telah buat kesilapan dan anda telah diinstitusikan, dan ini satu rahmat yang besar sebab anda diperbetulkan. Allah masih sayang kepada anda, dibetulkan, ya, sebab orang yang masuk penjara dibetulkan dari segi disiplin, dari segi skill, dari segi keagamaan, ya. Malahan ada pusat tahfiz dalam penjara. Banyak penjara di Malaysia, ya, ada pusat tahfiz, ya, artinya ada guru-guru yang mengajar mereka untuk hafiz Quran, menjadi hufaz, hafal Quran. Dahsyat, ya. Dahsyat, hebatnya penjara-penjara sekarang, ya. Dan ramai bila Tok Abah cakap pada sahabat kita Aming, ya, masa dia sebelum keluar daripada penjara, masa tu kat Keluang, ya, Tok Abah jumpa Aming, ya, berbincang, ya, dan memang, ya, dia sangat insaf dan sangat bersyukurlah dapat masuk dalam institusi untuk dapat diperbetulkan. Dan saya kata jangan rendah diri. Orang di luar sana pun banyak lebih teruk daripada awak pun ada, tapi mereka tak masuk penjara sebab tak kena tangkap. Ramai orang di luar sana kerana lebih teruk sebab semua orang ada kesilapan, semua orang banyak silap, tapi anda buat silap dan didapati bersalah dan dipenjarakan, ya. So jangan rasa rendah diri sebab di luar sana pun ramai orang yang lebih teruk daripada awak sebenarnya, ya, tapi mereka tak masuk penjara sebab lah, macam-macam sebab lah, kan, Allah yang tahu. Okey, alright. So itu sebabnya, dan Tok Abah sebut pada mereka, dan masalah awak semua dipenjarakan sebab masalah dalam masyarakat. Banyak kepincangan dalam masyarakat sampai anda semua, ya, terjebak dan akhirnya masuk dalam dipenjarakan, diinstitusikan. Semua atas sebab hikmah-hikmah yang tertentu. Ini nak bagi motivasi, ya, pada banduan-banduan, ya, yang akan keluar. So nombor 6 yang dicabut daripada muka bumi oleh Jibril ialah sifat sabar dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Dan Tok Abah sebut semalam sikit, kalau ikut definisinya, fakir ialah mereka yang pendapatan mereka, ya, 50% daripada apa keperluan mereka. Itu dah kira fakir, ya. Miskin, orang yang dia punya keperluan, ya, melebihi pendapatannya. Tak sampailah 50%, ya. Tak teruk sampai 50%. Mungkin dia cuma dapat 80% daripada, macam miskin bandar lah. Kalau awak gaji 1,000, kerja gaji 1,000, miskin, ya. Kalau gaji 3,000 di KL, di JB, di Kota Kinabalu, di Ipoh, di Penang, ya, gaji 3,000, miskin bandar. Miskin bandar, ya, awak miskin. Yalah, kalau dah sewa rumah pun 1,500, ya, gaji 3,000, ya, nak makan apa, ya. Kalau sewa rumah pun 1,200, 1,300, sewa rumah. Nak beli rumah tak mampu, sewa 1,200, 1,300 rumah. Gaji 3,000, gaji 1,000, fakir lah, ya. Okey, alright. So itu dia, adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abah yang Tok Abah kasih, ya. Oh ya, Tok Abah sebut tadi tu. So link untuk join Tok Abah punya webinar, orang tua melalut-lalut dulu, ya, pada 29 dan bulan Jun Tok Abah akan buat webinar memperkasa integriti melalui secara magical, secara yang magical dan miracle. Sebab sempena bulan integriti bulan Jun, yang juga hari bapa lah, ya. Juga macam-macam. Bulan Jun ni macam-macam juga, ya. Macam-macam hari yang hebat-hebat, ya. So mudah-mudahan banyak, ya, orang akan memperkasa integritinya. Ramai orang, banyak pula, ya. Dan so far dah dekat 200 orang peserta khusus, ya. Agensi-agensi, bos-bos kalau tahu je. So anda sebagai pekerja bagi tahu bos,
Fadilah Kamsah Tok Abah ada buat webinar ya on integrity, sempena bulan integrity bulan Jun. Hantarlah kami ya. So ada dah ada sekitar 200 orang dah dalam webinar kelas tu. Syukur Tok Abah cuba nak limitkan kepada 500. Barulah kita mudah mengawal dan mengelolakan program dengan lebih berkesan, insya-Allah. InsyaAllah berbaloi. Dan Tok Abah bukan buat kali pertama, tapi kali ni nota, fakta dan tips yang Tok Abah nak share memang baru. Banyak yang baru, at least 50% baru daripada yang lepas-lepas. Banyak isu-isu baru Tok Abah akan ketengahkan bagaimana nak memperkasa integriti secara magical. Kali pertama pun Tok Abah bincang tentang memperkasa integriti secara magical. Biasanya nak memperkasa integriti je. Tapi tahun ini ada aspek-aspek magical yang boleh membantu kita untuk lebih berintegriti, lebih insaf, dapat muhasabah diri. Apa itu integriti? Buat benda yang baik secara yang terbaik tanpa pengawasan, penyeliaan atau pemantauan. Orang tak nampak dia buat benda baik secara yang terbaik, secara istiqamah. That is integrity. Tanpa integriti, kejayaan yang anda capai adalah kegagalan yang sangat nyata. It is a total failure. If you if you succeed or you are successful with without any integrity, ya, kata dengan keadaan yang hanky-panky, ya, yang tak betul, sebenarnya awak gagal. Kalau anda berjaya menggunakan kaedah yang tak betul, tak beretika, ada hanky-panky, ya, under the counter dan sebagainya, awak sebenarnya gagal. Gagal di dunia. Kenapa pula gagal di dunia? Dia berjaya dapat projek. Tak, dapat projek pun tak berkat. Gagal kat dunia. Kat akhirat, sendiri fikirlah. Sendiri fikir, ya. So, nombor 6. Okey, yang nombor 7, apa yang dicabut? Oh, satu lagi, orang tua, ya. Satu lagi perkara yang Tok Abah nak war-warkan kat link tu ada, ya. Content pin kata ada 2 link. Link pertama, webinar memperkasa integriti secara magical. Yang kedua, Tok Abah war-warkan buku ni. Buku yang kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Oleh tulisan kajian, ya, dan penelitian oleh ustaz yang menulis buku ini, Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur. Tok Abah tengok, ya Allah, memang kebanyakan kisah yang Tok Abah ceritakan tak sahih rupanya, ya. Termasuklah kisah Alqamah yang derhaka pada maknya, tentang Hindun yang membelah dada Sayyidina Hamzah, ya, dan memakan hati. Itu semua tak betul, ya. Banyak tak sahih, ya. Taubat Malik bin Kisah Rabi'ah, ya. Al-Ra'i dan bapanya, ya. Lepas tu kisah Umar Al-Khattab, ya, dimarahi oleh isterinya. Ini pun tak betul. Itu pun Tok Abah selalu cerita tu. Tok Abah selalu cerita tu, ya. Tok Abah selalu cerita yang ada orang nak minta nasihat kat Khalifah Umar, tiba-tiba dia datang ke Umar tu, dia dengar Umar tengah kena lecture di isteri dia. So kisah tu tak sahih, ya. Kisah Umar bin Al-Khattab dimarahi oleh isterinya, ya. Umur Siti Kharijah, ya, Ummul Mukminah Siti Kharijah umur 40, Nabi umur 25 pun tak sahih. Dan Tok Abah banyak baca kajian-kajian dan perbahasan antara sejarawan Islam, ya. Umur sebenar Kharijah bila dinikahi oleh Rasulullah SAW bukan 40 versus 25. Itu tak sahih, ya. Batu kisah Umar Al-Khattab menanam anak perempuan hidup pun tak sahih, ya. Kisah Hindun melapati Hamzah dah sebut tadi. Kisah wanita yang taat pada suami bernama Muti'ah pun tak sahih. Pun cerita itu Tok Abah selalu gunakan dalam ceramah Tok Abah. Itu sebabnya buku ni sangat luar biasa. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, termasuk Tok Abah yang gunakan kisah-kisah yang tak sahih untuk menyampaikan maklumat. Memang cara terbaik untuk memberikan motivasi, memberikan nasihat, mengajar orang ialah dengan bercerita. Ya, bab kata Tok Abah selalu sebutkan, Les Brown, motivator nombor 1 dunia, don't tell a story without telling a learning point. Don't tell a learning point without telling a story. Jangan mengajar suatu fakta, suatu nasihat tanpa bercerita. Tak guna bercerita kalau tak ada unsur nasihat. Itu sebabnya dalam Quran pun banyak kisah dan cerita dalam Quran. Dia kata ulama, kata mufassirin, 30% Quran adalah cerita, ya, untuk jadikan ibrah, memberikan pengajaran kepada kita. So ini kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, ya, oleh Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur. Buku yang wajib ada di setiap rumah. Wajib ada.
So please get this book and read it. And dalam masa PKP ni, get this book. Linknya ada. Tok Abah sangat-sangat sarankan untuk mak, ayah, atuk, nenek, cikgu, apatah lagi para asatizah. Get this book, read it, hadamkan dan jangan ulang. Dan kalau kita dah ceritakan ke orang lain dan orang tu masih ada depan kita, minta maaf. Tok Abah pun akan minta maaf ya. Banyak kisah-kisah yang tidak sahih, Tok Abah gunakan dalam ceramah Tok Abah. So Tok Abah amat berterima kasih pada Ustaz Zul Khairi. Syabas tanya Ustaz, dan kita semua dapatkan buku ini. Ya, Tok Abah sangat-sangat sarankan. Ya, linknya ada di konten pin Tok Abah di atas sana. Baik. Ya, cabut kata tu sifat zuhud dan wara' di kalangan ulama. Nombor 7, Allah mengarahkan Jibril ya untuk mencabut wara' dan zuhud di kalangan para ulama. Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa sebab kita banyak kelemahan. Tapi kita kena tengok ya, siapakah itu ulama. Semalam Tok Abah baca daripada sahabat-sahabat daripada Majlis Dewan Dakwah Negara. So seorang sahabat memberikan satu tamsil, satu analisis. Ini bukan tamsil, analisis. Dia kata apa? Ulama ialah orang yang alim, yang tidak mencari dunia, tadi menyampaikan dengan penuh ikhlas, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Tak semestinya ada ijazah berjela-jela, tak semestinya ada title di depan nama ya, tapi mereka menyampaikan dengan tulus ikhlas lillahi taala ya, syiar agama. Itu ulama yang alim, yang mengamalkan apa yang mereka sampaikan dan tidak mengejar dunia. Tapi kata Ustaz Badli Shah, Datuk Badli Shah ya, dia kata zaman sekarang ni asatizah ni sama glamour dengan artis. Tak salah untuk glamour, tetapi kadang-kadang dia tak dapat bezakan artis dengan asatizah ni. Daripada penampilan, daripada gaya, daripada kecenderungan, daripada hobi ya. So kalau artis main golf, asatizah main golf, salah ke main golf? Tak salah. Tak apa, pemain golf dulu masa muda-muda. Tetapi itulah dia. Dia rentetan kepada itu yang jadi isu. Rentetan kepada itu. Tak salah, exercise bagus apa. Ya, Tok Abah memang suka ya masa dulu memang gila main golf ya, dan memang satu sukan yang sangat luar biasa sebab kita berlawan dengan diri kita sendiri. Sangat luar biasa, mengajar disiplin, mengajar konsentrasi, mengajar sabar, mengajar ketenangan, luar biasa. Tapi rentetan itu kadang-kadang menyebabkan yang tak semua. Tok Abah dah lama gantung kelab. Gantung kelab ya. Dulu memang gila, pernah main 6-7 kali seminggu. Gila tak gila? 6-7 hari dalam seminggu main golf. Sebab kita kat UPM dulu memang ada golf course pun. Gitu ya. So kadang-kadang dicabut yang perkataan tu, cabutnya zuhud dan wara' di kalangan para ulama. Tak nak komen banyak-banyak sebab nanti kita pun buat kesilapan ya. So sebabnya kita kena ada wara', kena ada zuhud. Zuhud ya, dia sentiasa tawadu ya. Artinya menyampaikan penuh, bukan mengejar kedudukan. Sebab Tok Abah selalu pesankan diri Tok Abah, jangan sibuk kejar dunia. Dunia lari semakin laju. Kejarlah akhirat, maka Allah akan jadikan dunia kejar kita, insya-Allah. Kalau pergi kedai jangan minta gelas. Ni tamsil yang Tok Abah gunakan everyday. Ya, jangan boring ya. Jangan minta gelas, mintalah teh tarik kurang manis, mintalah apa-apa yang kurang manis kalau awak tak suka yang manis sangat untuk sihat ya. Minta gelas dapat gelas kosong. Minta teh tarik, dapat teh tarik, dapat gelas, dapat sudu, dapat lapik, dapat tutup, dapat macam-macam. Bila minta teh tarik, dapat macam-macam. Bila kita kejar akhirat, dunia kita dapat. Dunia macam-macam lah. Bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita, kita dapat dunia, insya-Allah. Janji Allah. Tapi kalau kejar dunia, takut-takut kehilangan akhirat, kita pun tak terkejar dunia, kita pun tak ke mana pergi. Gitu ya. Sebabnya disebut pada para ulama, para asatizah, barang siapa memperbaiki solatnya, dia memperbaiki keseluruhan hidupnya. Solat itu tiang agama. Solat sebagai kata tu kriteria kita betulkan diri kita untuk dapat kehebatan duniawi dan ukhrawi. As-salatu imaduddin. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, dengan mengerjakan solat akan mencegah daripada fahsya dan munkar. Kan kita akan selamat dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Okey? So
Tu dia. Salah satu yang akan dicabut oleh Jibril ialah perasaan wara' dan kata tu zuhud, merendah diri, tawaduk di kalangan para ulama. Tak nak komen panjang-panjang, ya. Anda pun boleh fikir sendiri, nampak sendiri. Yang penting kita ambil iktibar. Nombor 7, nombor 8. So yang dicabut ialah sifat pemurah di kalangan orang kaya. Sifat pemurah, ramai orang kaya yang sangat pemurah. Ramai orang yang tak kaya pun sangat pemurah. Ya, Tok Abah biasa jumpa orang yang susah, ya. Orang susah, ya, dia kata ngam-ngam aja, tapi pantang tengok kucing lapar, diberikan makanan untuk kucing, dicarikan makanan untuk kucing, ya. Dia sangat pemurah. Pada kucing pun dia pemurah, ingatlah pada orang. Faham, ya? Itu sebabnya pada kucing, dia orang susah, tapi nampak kucing lapar pun dia akan cari makanan, diberikan makanan dalam dia susah-susah tu. Hebat kan? So Tok Abah nampak, ya, syukur alhamdulillah, ya, sebagai pengajaran daripada Tok Abah, orang miskin pun ramai, yang orang susah pun ramai yang pemurah. Tapi itulah, ya, bab kata Jibril pada Nabi, selepas engkau wafat aku akan turun 10 kali, salah satu aku turun tu untuk mencabut sifat pemurah daripada orang kaya. Ada orang kaya yang kalau hal-hal yang keduniaan, untuk jamuan, untuk anugerah ini, untuk apa, untuk mana-mana, murah. Tapi kalau untuk bina masjid, untuk menolong 8 asnaf, dia kurang. Cukup-cukup aja. Buat syarat saja. Bukan mengata siapa, mengata dirilah, mengata diri kita sendiri ni. Kadang untuk benda-benda yang bukan-bukan, mudah kita nak membantu. Tapi untuk yang benda yang tak bukan-bukan, yang sewajarnya, kita terlupa untuk membantu. Ya, untuk benda yang macam-macam kita akan mudah, ya, bagi je bantuan. Tapi untuk saudara kita yang tertekan di Palestin, ya, dan sebagainya, ya, di Syria, ya, di Afghanistan, di Myanmar dan sebagainya, kita tak ambil cakna pun. Watch it out, guys. Watch it out. Ya, nanti Allah tanya kat kubur, kita tak boleh nak jawab. Okey? Nombor 8, ya, antara yang akan dicabut daripada manusia, daripada muka bumi ini ialah sifat pemurah di kalangan orang yang kaya, yang mampu. Alright. Tok Abah nak wrap up, ya. Satu lagi yang dicabut, kata Jibril AS ialah dicabutnya Quran. Quran akan dicabut. Maksud cabut Quran ni Tok Abah pun, ya, bukannya faham sangat, ya, bukan jelas sangat. 2-3 maksudlah. Memang ada dari masa ke masa kita dengar, ya, lembaran-lembaran Quran yang kosong. Tiba-tiba je dah hilang tulisan kat Quran. Ada. Dari masa ke masa kita dengar kisah. Yang keduanya, orang dah tak kisah nak baca Quran. Quran banyak di rumah, tapi bergabung. Itu pun maksudnya dicabut Quran. Ya. So, kadang-kadang Quran dibaca tapi tidak ada penghayatan. Pun juga mungkin maksud dicabut Quran. So, watch it out. Ya, sebab yang akan memberi syafaat, menjadi teman kita masa di dunia, Quran. Akan memberi ketenangan. Quran itu syifa. Kita baca Quran, kita akan tenang. Ramai orang yang Tok Abah counsel, ramai ribu-ribu yang ada masalah macam-macam. Bila start baca Quran, dia kata memang saya start je baca Quran, saya tenang, kurang stres, tak bergaduh suami isteri. Suami saya pun nampak berubah, ketara berubah. Dia dah mula hantar love letter kau sejak dia baca Quran. Dia baca Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penenang, sebagai satu ibadah yang sangat dituntut. Sebab di dunia kita ditemani Quran, di kubur kita ditemani Quran, di padang mahsyar, ya, maka Quran akan beri syafaat kat kita. So jom anda dan Tok Abah baca dan baca. Please, ya. Untuk orang yang tak pandai baca Quran, jangan kata, boleh tak saya baca yang rumi, please lah. Yes, ramai sahabat Tok Abah yang mu'alaf, ya, baru masuk Islam, bukan masuk Islam, baru revert, patah balik kembali pada Islam. Selepas 4-5 bulan mereka baca Quran. Ni saudara baru ni. Oi. Orang Cina, India, Iban, Kadazan ke? Tak. Orang Jerman, orang putih. Orang putih, kawan Tok Abah, ya. Dia balik kepada Islam. Lepas tu selepas 4 bulan baca Quran. Macam awak dan kita yang dah lama ni berpuluh-puluh tahun Islam tak pandai baca Quran. Lepas tu saya tak pandai baca Quran, macam mana? Buat belajar. Dan sekarang banyak teknologi, banyak kaedah, banyak uslub, banyak metodologi, ya, yang untuk belajar Quran dengan pantas, dengan mudah.
Dan please lah, when come to baca Quran, jangan rasa malu ya. Kalau malu nak belajar di halayak ramai, cari jalan untuk bawa ustaz ataupun orang yang boleh mengajar awak Quran di rumah. Bukan masa PKP lah ya. Dan banyak sekarang Tok Abah selalu jumpa sahabat Tok Abah ya. Ramai Tok Abah ada sahabat yang mengajar Al-Quran online. Mengajar Al-Quran online. Dia ajar cara yang sangat hebat dan lancar baca selepas belajar membaca Al-Quran online secara webinar. Dahsyat kan zaman sekarang. Sebenarnya banyak. Ini antara anugerah atau hikmah Allah ya, melalui PKP dan pandemik. Dalam pandemik orang lebih kreatif, orang lebih insaf, orang lebih bersyukur, orang lebih patah balik kepada agama ya. Orang boleh merapatkan hubungan walaupun ada yang bertambah stres atas sebab-sebab kesilapan sendiri ya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Bila Allah memberikan kita musibah, masalah, mihna, ujian yang teruk, disebabkan oleh dosa kita yang lalu, kesilapan kita yang lalu. Watch it out. Dan semua masalah, kata Hasan Al-Basri, ni pun Tok Abah dah sebut puluh ribu kali. Semua masalah kita boleh dimulakan atasi dengan solat taubat, istighfar. Tok Abah tambah, maafkan semua orang sebelum tidur tiap malam. Tok Abah sebut ni every time, every day sampai mati. Untuk apa? Untuk diri Tok Abah buat dan buat dan buat. The best way to remind yourself by reminding others. Bila Tok Abah pesan pada anda, sebenarnya Tok Abah pesan pada diri untuk solat taubat setiap malam, istighfar 100 kali, maafkan semua orang tiap-tiap malam. Banyak masalah kita akan selesai satu persatu, InsyaAllah. Dan doa kita pun makbul. Sebab bila kita solat taubat, istighfar, dosa terampun, hati bersih, doa makbul. Hati bersih, doa makbul. Hati bersih, sayang datang. Hati bersih, jodoh datang. Hati bersih, macam-macam kebaikan akan terbuka. Amin ya rabbal alamin ya. Dan last kali yang akan dicabut ya oleh Jibril daripada muka bumi ialah cabut iman daripada manusia. Masya-Allah, kalau dah dicabut iman, maka anda dan Tok Abah sengsaralah duniawi dan ukhrawi. Itu sebabnya setiap pagi kita ya Allah, syukur ya Allah, aku masih Engkau bangunkan, Kau hidupkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Doa kita bangun tidur ya. Syukur aku masih beriman, masih sehat, masih hidup dan masih beriman, masih beramal. Syukur sangat. Dia nikmat iman dan amal itu sangat luar biasa. Kalau iman dan amal dicabut dari kita, we are nothing in the eyes of God. In the eyes of Allah, we are nothing. Dari kacamata Allah, kita tak ada apa-apa, tak ada nilai. Ya, macam sebelah sayap lalat pun kita kalah, sayap nyamuk pun kita kalah nilainya. Nilai kita tak ada nilai langsung. Ya, valueless, bukan invaluable, valueless, tak ada nilai. Itu dia. Jangan sampai kita dicabut iman daripada hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Terima kasih kerana sudi mendengar. So itu dia. So last kali Tok Abah ingatkan balik ya, kat link kat atas tu ada Tok Abah bubuh 2 link ya kat content pin. Satu ialah webinar Tok Abah pada 29 Jun. Dah ramai dah, lebih kurang 200 orang dah mendaftar ya. Webinar memperkasa integriti. So bos-bos, please send your staff. Send yourself your staff ya, pekerja, minta izin daripada bos untuk datang webinar Tok Abah ya pada 29 Jun. Webinar memperkasa integriti secara magical. InsyaAllah magic, InsyaAllah seronok sebab integriti bermula di rumah. Maka bila kita attend webinar tu, keadaan rumah tangga InsyaAllah akan bertambah baik. Keadaan di tempat kerja bertambah hebat, bertambah barakah. Sebab salah satu yang cabut ialah berkat ya. Dan keadaan dalam masyarakat bertambah hebat bila kita berintegriti ya. Sifat ihsan, kamu tak nampak Allah, tapi yakinlah Allah sentiasa melihat kamu ya. So, dan juga dapatkan buku yang luar biasa ni ditulis oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur ya, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Termasuk Tok Abah, banyak kisah yang tidak sahih ni Tok Abah kongsikan ya. Tok Abah rasa sangat bersalah. Tok Abah minta ya untuk orang yang menonton program ini yang pernah Tok Abah cerita kisah-kisah ni, minta ampun, minta maaf ya, dan kita sama-sama betulkan diri. Get this book. Ni buku yang wajib milik semua rumah. Dan cara nak milikkan ni ada kat link kat atas tu, insyaAllah ya. So itu dia, ila liqa. Ampun maaf, Tok Abah doakan anda semua jadi hebat, cemerlang, positif dalam hati Allah. Selamat dunia dan akhirat. Happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy holiday, happy weekend ya untuk mereka yang bercuti. Dan teruskan menjadi
aset kepada dunia, beri nilai tambah kepada dunia. Tanpa anda, tanpa Tok Abah, dunia tidak cantik. Anda dan Tok Abah kiriman Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.